minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. InsyaAllah hari ini kami bersiaran secara langsung, secara fizikal di Kemah Akademi Jawi Malaysia Tukang Buku di nombor 3100, 3102 Dewan Tun Razak 3 PWTC. Saya sebenarnya hari ini sebagai pengarang, tapi ambil jugalah tugas sebagai moderator untuk sesi kita pada hari ini, iaitu kita membicarakan mengenai sebuah buku yang saya dan sahabat saya Ustaz Amir Ashraf ada karangkan dan kita ada terbitkan, iaitu dengan judul dia Hamzah dalam Tradisi Keilmuan Bahasa Jawi. Apa maksud buku ni kan? Hamzah ni naknya apa yang kita cuba buat dengan buku ni ialah kita cuba bicarakan tentang huruf Hamzah dalam tradisi keilmuan bahasa Jawi. Jadi buku ni cerita tentang huruf Hamzah aja. Jadi insyaAllah dalam masa 45 minit ni kita akan bicarakan sebanyak sedikit apakah intipati utama buku ni dan juga kongsikan sedikit sebanyak pengalaman dalam pengarangan buku ni. Tapi sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan Ustaz Amir. Saya sebagai pengurusi ahli lembaga pengarah Akademi Jawi Malaysia, dan Ustaz Amir ialah pengurus penerbitan Akademi Jawi Malaysia. Jadi saya alu-alukan tuan-tuan dan puan-puan, baik yang berada secara langsung di kemah ataupun yang berada dalam talian, untuk bersama-sama kita mendengar perkongsian kami, insyaAllah. Okay, saya nak mula dengan Ustaz Amir dululah. Saya sebagai moderator juga. Boleh Ustaz Amir cerita sikit apa kita punya kekuatan dan isu utama yang ingin dibahaskan dalam buku ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi terima kasih kepada Encik Muhammad Syukri sebagai salah seorang daripada pengarang buku ini bersama dengan saya hari ini. Jadi menjawab persoalan tadi, isu tentang isu utama yang ingin dibahaskan dalam buku ini ialah berkenaan penggunaan huruf Hamzah, yang mana kita hari ini dalam khususnya dalam ejaan Jawi yang disempurnakan pada hari ini, kami melihat huruf Hamzah mempunyai kejanggalan dalam pengejaannya, dalam penggunaannya dalam Jawi Baharu hari inilah. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita melihat daripada sumber ataupun tradisi naskah Jawi itu sendiri, sama ada naskah itu manuskrip, naskah tangan ataupun bercetak. Jadi kita buat perbandingan tentang bagaimana rupa bentuk Hamzah yang dipakai dulu dengan yang sekarang. Ini isu utama dia. Okey, itulah kalau kita dapat lihat isu utama tu yang Ustaz Amir ada ungkapkan tu. Sebenarnya isu-isu utama ni kita dapat lihat terjadi dalam penerbitan Kamus Dewan Perdana. Kamus Dewan Perdana ni ialah sebuah kamus yang terbaru yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan yang menariknya dalam kamus ni dia ada, selain daripada bahasa Melayu Rumi tu, dia juga selitkan sekali dengan Jawi dia lah, tulisan Jawi tu yang dikatakan tulisan Jawi. Cuma apa masalah dekat tulisan Jawi yang diterbitkan dalam kamus tu, kalau Ustaz Amir boleh kongsikan? Baik, pelbagai isu, cuma berkaitan dengan pembahasan kita hari ini ialah penggunaan huruf Hamzah lah, di mana huruf Hamzah yang dapat dilihat dalam kamus tersebut janggal dari segi penggunaan, terutamanya kedudukan dia, kedudukan Hamzah. Contoh untuk perkataan iman, kalau iman, ejaan dalam bahasa Arabnya ialah alif Hamzah di bawah kan, Hamzah di bawah alif, ya mim alif nun. Tapi bila masuk imbuhan keimanan, Hamzah tu dalam kamus Dewan Perdana dia pergi di atas alif. Kaf Hamzah, kaf alif
hamzah di atas alif tu, kemudian ya, mim, alif, nun. Jadi kalau siapa yang biasa membaca bahasa Arab, dia akan baca keaimanan lah. Dia akan baca keaimanan. Dan ini memang dipakai untuk semua bentuk-bentuk yang lain ni. Adakah perkataan iman saja, ada pun perkataan lain pun ada juga jadi macam tu? Iman, Islam, iman, ihsan, ikhlas, semua yang I tadi itulah, kecuali Islam. Kecuali Islam. Jadi dalam kamus tu dia tulis apa? Keaimanan, keahsanan, keakhlasan. Sebab kedudukan hamzah tu di atas alif. Dari segi Jawi baru tu lah, kenapa huruf hamzah tu tersangkut di atas hamzah tu, kenapa dia tak pindah ke bawah? Saya tidak pasti, mungkin ada dalam pembahasan perbincangan dalaman mereka lah. Tapi berdasarkan pedoman umum ejaan Jawi yang disempurnakan, yang buku hijau yang baru diterbitkan pada tahun 2020 yang lalu, yang tu keluar selepas daripada Dewan Perdana, dia hanya menyebutkan kaedahnya begitu. Hamzah tu letak di situ, dia sebut macam tu je. Ya. Maksudnya mereka fikirkan bahawa kalau dalam Jawi baru mesti hamzah tu walaupun bunyi dia iman ke ihsan ke, hamzah tu dia letak atas kepala, atas rumah huruf alif tu lah. Ya, betul. Sebab dia punya kaedah dia macam tu. Kaedah je dia macam tu dah. Itu kaedah Jawi baru lah. Ya. Jadi apa komen Amir terhadap kaedah Jawi baru tu? Komen saya, pertamanya kita kena tahu asas Arab tu lah, asas huruf Arab tu. Hamzah ni kalau dia duduk di atas, dia untuk bunyi apa? Dia sama ada bunyi di atas atau bunyi di hadapan, kan? Jadi kalau untuk bunyi di bawah, memang kaedah penulisan Arab, hamzah tu mesti pergi di bawah. Komen saya, itulah komen saya. Jadi bila kita gunakan huruf Jawi, bila kita menulis dalam Jawi, kenapa kita tidak mengikut kaedah yang sama? Dia bukan masalah tak ada font, itu bukan masalah teknologi ke apa ke, sebab huruf tu ada je. Kenapa tak digunakan? Masalah kaedah lah. Masalah kaedah. Ya. Jadi bila kami mengarang buku ni di peringkat awal mukadimah, bila kita nak mengetengahkan masalah ni, hendaknya bila kita analisis lebih jauh, apa yang terjadi terhadap Jawi baru sekarang ni, Jawi yang disempurnakan tu, dia ada berlaku satu krisis lah. Apa krisis tu? Itu krisis sumber kajian mengenai Jawi. Kalau kita tanyalah orang yang mempertahankan Jawi baru ni kan, apa sumber-sumber ilmu bahasa Jawi mereka tu, ilmu Jawi mereka, ataupun ilmu tulisan Jawi mereka? Tak ada. Sebab mereka hanya berasaskan cara fikir yang berteraskan bahasa Melayu Rumi tu. Apa yang terdapat dalam bahasa Melayu Rumi, dia berasaskan pada ilmu phonetics, ilmu yang agak datang kemudian, yang datang daripada ilmu-ilmu bahasa barat. Tapi apa yang kita cuba hujahkan di sini ialah tiadanya sumber yang sahih dan juga asli dalam pengkajian, penyelidikan dan pemaktuban hukum hakam ataupun cara dan kaedah untuk Jawi itu. Jadi buku ni, kalau di peringkat awal tu, kita cuba bahaskan bahawa adanya sumber-sumber yang asli dan juga yang dihasilkan oleh para alim ulama Jawi kita sendiri. Baik itu daripada yang kita sebutkanlah dalam ni, daripada Raja Ali Haji sendiri. Kemudian selepas Raja Ali Haji ada Abu Muhammad Adnan, kemudian Abdullah Abdul Rahman dan juga Muhammad Ahmad Yaqub Al-Johori, yang semua mereka ni dah berjaya menghasilkan satu kitab yang berkenaan dengan ilmu ni. Tapi sayangnya pemuka-pemuka Jawi baru, baik yang dalam institusi Dewan Bahasa dan juga guru-guru yang mengajar di sekolah, tidak memerhatikan tentang hal ni. Alasan dia senang, dia kata, kenapa nak guna Jawi lama? Jawi lama kita dah ada Jawi baru. Sebab Jawi baru dia dah diinstitusikan oleh satu lembaga bahasa yang kononnya rasmi. Jadi itu satu krisis berlaku dalam kita punya pendidikan, kebudayaan dan juga kita punya persuratan. Jadi itu yang kita cuba bahaskan di peringkat awal buku ini. Tapi apa yang menariknya, bila kita dah faham tentang permasalahan di peringkat pemikiran, peringkat falsafah, peringkat sumber, peringkat kerangka pemikiran ni, kita balik semula kepada tradisi lah. Kita balik kepada tradisi, kita kembali pula kepada sumber-sumber keilmuan bahasa kita sendiri yang dikarang oleh alim ulama kita sendiri,
dan daripada situ kita dapat temukan keunikan, keistimewaan dan identiti kita sendiri. Kalau istilah yang lagi tepat, istilah yang lagi menuruti tradisi keilmuan bahasa Jawi, kita dapat menemukan gaya, lagak dan juga segak bahasa Jawi itu, kesendirian bahasa Jawi itu. Mungkin Ustaz Amir boleh kongsikan apa penemuan-penemuan yang menarik bila kita ada pandangan, kerangka fikir dan juga falsafah yang betul dalam mengkaji tradisi keilmuan bahasa Jawi kita. Baik, dalam buku ni kita menemui kaedah yang tersendirilah yang dipakai oleh para pengarang Melayu dulu, para alim ulama dulu dalam menggunakan huruf hamzah. Hamzah pertamanya yang kita temui, hamzah ni dia ada rumah dia. Dia ada rumah dia dalam sama ada 3 rumah dia, sama ada pada huruf alif atau huruf waw atau huruf ya, dan ya tu bertitik. Kita ada lampirkan di depan di kulit buku ni lah. Pertama, itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan hamzah ini dia akan berkait dengan ilmu-ilmu perbahasaan Jawi itu sendiri. Sama ada ilmu tu berkaitan dengan ilmu nahu, nahu ataupun jalan bahasa, ataupun ilmu-ilmu tanggaman. Kenapa dalam bentuk tanggaman ni imbuhan. Jadi kalau tanggaman depan macam mana ejaan dia tu. Kemudian kalau contoh lain dalam ilmu balaghah, contoh dalam ilmu mengarang syair, bagaimana dia nak samakan bunyi belakang tu. Pada tempat lain patutnya kita pakai qaf, tapi sebabkan nak samakan bunyi belakang tu dipakai hamzah. Betul. Ini sikit sebanyak penemuan yang kita temui lah dalam buku ni. Dia satu lagi kalau nak tambah, satu penemuan yang sangat penting lah dalam buku ni ialah bagaimana kita dapat lihat ada satu huruf Jawi yang hampir-hampir pupus disebabkan pengenalan teknologi mesin cetak. Sebab apa? Kita ada buat perbandingan dalam ni. Ini kaedah yang unik jugalah bila kita mengkaji tentang huruf hamzah ni. Sebab kita gunakan sumber-sumber manuskrip, kemudian kita bandingkan pula dengan sumber-sumber yang bercetak. Bila kita buat perbandingan antara kedua-dua bahan sejarah ni, data-data yang kita guna ni, kita dapati bahawa bila diperkenalkan teknologi mesin cetak, salah satu huruf Jawi itu dia terkorban. Salah satu huruf Jawi itu terpupus. Salah satu huruf Jawi itu terhilang dalam lipatan sejarah. Apa huruf Jawi itu? Huruf Jawi yang Ustaz Amir ada sebut tadi, iaitu huruf hamzah yang berada di atas ya yang bertitik. Ni huruf hamzah yang berada di atas ya yang bertitik. Kalau nak mudah ni kita boleh ambil satu whiteboard, kita boleh tulis kot. Ada whiteboard dekat sana tu, dengan marker sekali ya. Kenapa huruf hamzah ni hilang? Sebab pada waktu zaman orang menulis menggunakan manuskrip, benda tu memang mudah lah, tulis macam tulis pakai pen kan. Dia tulis, dia letak je hamzah di atas ya yang bertitik tu. Tapi bila diperkenalkan teknologi mesin cetak, teknologi mesin cetak ni dia menggunakan huruf timah, ataupun dia menggunakan huruf-huruf block letters tu. Bila huruf block letters tu digunakan, di type, dia gagal memaparkan huruf hamzah di atas ya yang bertitik. Macam contoh Ustaz Amir boleh mungkin tulis lah dalam ni yang bentuk tunggal dia tu. Ni huruf hamzah di atas ya yang bertitik. Asal dalam Jawi baru ni memang confirm tak ada lah, yang kita boleh jamin lah. Sebab apa? Perkataan ni orang guna waktu bila? Boleh tulis sikit waktu bila kita pakai? Mereka itu, apa ya itu. Kalau dalam manuskrip, bila ditulis, ada marker warna hitam tak? Bila ditulis mereka itu kan di dalam manuskrip, dia akan ditulis begini: mim, ro, ya, kaf. Ini alif, hamzah dengan ya bertitik, baru ta. Iaitu ya itu. Ya dengan alif di atas ya bertitik, kemudian dengan ta. Ini terang sikit marker dia. Huruf ni di manuskrip memang kita akan jumpa, dan kita jumpa ni memang di banyak tempat, baik dalam kitab ilmu bahasa tu sendiri ataupun kitab-kitab yang tak berkaitan dengan ilmu bahasa, kitab agama ke, kitab sastra ke, kitab perubatan ke, semua ditulis ada huruf hamzah dengan ya bertitik tu. Tapi bila diperkenalkan teknologi mesin teknologi percetakan, mesin percetakan,
disebabkan limitasi ataupun kekurangan huruf pada mesin cetak tu, maka huruf hamzah di atas ya bertitik itu tidak dapat disuratkan. Mungkin boleh tunjuk sikit bagaimana dalam bentuk bercetak. Yang ni kita boleh tengok ni dalam bentuk manuskrip lah. Kalau kita buka je dalam yayasan buku Yayasan Karyawan Karya Agong ni, kita dapat lihat ada bentuk macam ni. Memang mudah kita jumpa. Tapi bila diperkenalkan mesin cetak, benda tu tak boleh dituliskan sebab huruf blok tu tak ada. Apa yang terjadi dalam mesin cetak, dia jadi macam ni. Ustaz Amir tengah tulis. Dia sama ada dia pindahkan hamzah tu ke tempat lain atau dia perkenalkan satu lagi rumah baru kepada huruf hamzah tu. Macam ni. Contoh mereka itu dekat sini, hamzah tu dia buat satu rumah baru dekat sini, kemudian dia letak pula satu lagi ya, huruf ya dekat sini. Tiba-tiba ada dua huruf. Asalnya satu huruf tadi dekat atas ni kan. Tapi dia dalam mesin cetak abad ke-20, benda ni jadi macam ni. Bila jadi macam ni, huruf jawi hamzah di atas ya ni menjadi semakin dilupakan, semakin pupus, semakin kata last sekali kita boleh kata huruf jawi yang khusus untuk benda ni makin lama makin hilang. Dan akibatnya bila kita tengok dalam Kamus Dewan Perdana yang baru diterbitkan tu, hamzah tu rata-rata lah dia letak. Dia macam dia hilang tradisi tu. Apa yang kita nak cuba buktikan dalam buku ni, bahawa huruf hamzah di atas ya bertitik tu wujud dan memang digunakan dalam manuskrip-manuskrip. Itu satu. Itu nombor dua, sumber-sumber yang kita gunakan dalam menentukan penggunaan huruf hamzah ni bukan semua sumber yang sebarangan. Kita susun bentuk-bentuk sumber tu. Yang pertama, daripada kitab ilmu bahasa Melayu sendiri. Apa contoh kitab-kitab ilmu bahasa Melayu yang membicarakan tentang ilmu bahasa Melayu tu? Yang pertama yang kita guna ialah Bustanul Katibin li Sibyanil Muta'allimin oleh Raja Ali Haji. Kemudian kitab pengetahuan bahasa. Kemudian kita ada kitab pelajaran bahasa Melayu oleh Abu Muhammad Adnan. Kemudian kita guna kitab Pertuturan Melayu oleh Abdullah Abdul Rahman. Kemudian kita guna Lidah Melayu oleh Ahmad Yaakob Al-Johori. Kenapa saya sebut semua benda ni? Kita nak tunjukkan bahawa dalam tradisi pengarangan kita, kita dah ada sumber-sumber yang asli yang akhirnya boleh memaparkan kesegakan dan juga lagak asli bahasa Melayu kita sendiri. Kalau saya cakap macam ni, mungkin sebab kita tak nampak benda ni, kita sambarono, kita pakai teori-teori pada luar, teori fonetik lah, teori linguistik barat lah, dalam menggagaskan dan menggubal hukum hakam dalam Jawi ni. Jadi bila jadi macam tu, falsafah dan juga kerangka pemikiran dia yang asing, maka apa yang terjadi terhadap Kamus Dewan Perdana tu akan menjadi satu benda yang asing dan yang sangat aneh. Itu satu benda yang sangat merugikan. Kita kononnya nak memperjuangkan Jawi, tapi akhirnya kita sendiri yang membunuh Jawi tu dengan menghilangkan dan mencabutkan dia daripada tradisi dia sendiri. Itu yang kita nak cuba tegaskan dalam buku ni lah. Panas lah. Okay, kita bertenang. Seterusnya, apa yang saya nak kami nak cuba kongsikan dalam buku ni ialah kaedah-kaedah yang boleh kita gunakan dalam menyelidiki Jawi, khususnya dalam ilmu bahasa Jawi tu. Sebab kalau sebelum ni kita dengar Jawi tu ialah tulisan Jawi. Tu common. Mana-mana kita pergi semua orang sebut Jawi lah, Jawi tu tulisan lah, bukan bahasa. Dan kita dipersalahkan pula bila kita sebut bahasa Jawi. Sebenarnya kalau kita kaji balik, istilah tulisan Jawi tu, dia digunakan, dia muncul bermula abad ke-20. Dia bermula pada abad yang ke-20, iaitu apabila bermulanya pengenalan tulisan Rumi untuk bahasa Melayu. Dan bila istilah Rumi tu digunakan tulisan, maka orang nampak Jawi pun hanya sekadar tulisan sahaja. Jadi apa yang kita cuba hujahkan dalam buku ni ialah sebenarnya Jawi tu ialah satu ilmu tradisi keilmuan bahasa yang lengkap. Bila cakap ilmu bahasa tu, apa yang terkandung dalam ilmu bahasa? Paling tidak dia ada 5 bidang ilmu yang besar. Yang pertama, ilmu huruf tu sendiri. Bahasa, bila kita cakap sebab ni bahasa persuratan, dia kena bicarakan tentang ilmu huruf. Kedua, ilmu tanggaman. Ilmu tanggaman ni satu disiplin ilmu yang penuan baru juga, yang kita tengok dalam kitab-kitab Jawi yang lama ni. Apabila orang alim ulama dulu, dia nak cerita tentang ejaan-ejaan dalam Jawi, dia pisahkan antara ilmu huruf dan juga ilmu tanggaman ataupun ilmu perimbuhan. Dalam bahasa Inggeris dia morfologi, dalam bahasa Arab dia saraf. Untuk bahasa Melayu, dia
kenapa dia diasingkan? Sebab dia nak menunjukkan bahawa berlaku satu konsisten, satu ketekalan dalam penyuratan sesuatu perkataan apabila ditambah dengan tanggaman di hadapan dan juga tanggaman di belakang, imbuhan di depan ataupun imbuhan di belakang sesuatu perkataan tu. Itu salah satu bidang ilmu. Kemudian dia ada ilmu jalan bahasa Jawi. Jawi ni kalau kita baca kitab, dia ada kaedah bahasa, dia ada jalan bahasa dan ada lenggok bahasa dia yang tersendiri. Jadi itu kita jadikan ini sebagai kerangka pembicaraan ini. Kemudian seterusnya, selepas kita selesai bab huruf, bab tanggaman, bab nahwu ataupun jalan bahasa tu, kita tinjau dalam erti kata ilmu balaghah ataupun ilmu gubahan makna Jawi. Menariknya dalam buku ni kita cuba bahaskan bagaimana sesuatu perkataan itu boleh berubah makna dengan memperkenalkan satu ataupun dua tanda aja. Macam contoh, perkataan buah kan, buah tu satu benda. Macam mana kita nak menjamakkan perkataan buah tu ataupun nak menyebutkan buah tu ada banyak, kita akan letak tanda dua dalam Jawi, buah-buah. Tapi kalau kita nak cerita tentang pelbagai jenis buah, kita akan sebut buah-buahan. Kalau kita nak kata buah-buahan tu ada banyak, tapi dalam satu jenis, dia akan jadi buahan-buahan. Tu ada kaedah-kaedah perbahasaan dan gubahan makna yang digunakan dalam ilmu bahasa Jawi. Seterusnya, bila kita dah lengkap dari segi ilmu huruf, ilmu tanggaman, ilmu jalan bahasa, kemudian ilmu balaghah ataupun ilmu gubahan makna tu, kita bawa perbahasan tu dari segi ilmu mengarang. Dalam ilmu mengarang Jawi ni, dia terpecah kepada tiga: ilmu mengarang syair, ilmu mengarang warkah dan juga ilmu mengarang nasar ataupun prosa, mengarang kitab ataupun risalah lah, secara umumnya begitu. Dan setiap satu pengarangan ni dia ada disiplin-disiplin dia ada tuntutan dia ada kaedah-kaedah dia sendiri. Dengan pengetahuan bahawa Jawi itu bukan sekadar tulisan semata-mata, kita tahu ada pembidangan ilmu ni, barulah kita tahu bahawa Jawi itu ialah satu sistem bahasa, satu ilmu bahasa yang layak untuk kita gelarkan dia sebagai bahasa Jawi, bukan sekadar tulisan Jawi. Sebab tu bila kita tengok kitab-kitab yang dikarang oleh alim ulama yang terdahulu, bermula daripada Syekh Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, kemudian dituruti oleh ulama-ulama di Mekah seperti Syekh Daud Al-Fatani dan Syekh Ahmad Al-Fatani. Mereka ni semua menggunakan istilah bahasa Jawi untuk menggambarkan bahasa persuratan Melayu. Satu perkara yang penting untuk kita ketahui juga ialah cara pandang kita terhadap bahasa itu sendiri. Cakap panjang ke apa? Cara pandang terhadap bahasa itu sendiri. Kalau kita pakai cara pandang barat terhadap bahasa kita, kita akan nampak bahawa dia ada bahasa cakap, lepas tu tulisan tu nasiblah nak tulis macam mana pun tak apa. Itu cara pandang barat. Tapi kalau ikut cara pandang Melayu yang asli, yang mengikut lagak dan juga gaya bahasa Melayu kita ni, dia ada cara pandang itu sendiri. Untuk orang Melayu, bahasa Melayu tu dikategorikan kepada 3 peringkat. Peringkat yang paling rendah ialah bahasa pasar, bahasa yang kita guna untuk berdagang, bahasa yang kita guna untuk berniaga. Macam sekarang lah, kalau kita nak beli buku, bos, ini barang ada tak di sini? Itu bahasa pasar lah. Bahasa Melayu yang paling rendah darjat dia. Bentuk dia dalam bentuk bunyi. Dan kalau ada sekarang ni zaman WeChat ni, zaman WeChat, zaman WeA, zaman WhatsApp ni, itu bahasa-bahasa yang kita gunakan, walaupun dia bertulis, tapi dalam bentuk yang rosak, dalam bentuk yang kurang sempurna. Kemudian di peringkat yang kedua yang lebih tinggi ialah bahasa tutur, iaitu bahasa yang diungkapkan oleh orang Melayu yang jati. Macam orang Kedah, dia ada cara ungkapan dia. Dan sejatilah untuk orang Melayu, orang Perak, orang Johor dan seterusnya. Mereka ni bila gunakan bahasa Melayu, dia dijadikan sebagai bahasa yang dijadikan rujukan, bahasa sejati Melayu tu. Cuma macam saya sebut tadi, disebabkan dia berbeza-beza mengikut negeri, maka dia ada berlaku khilaf-khilaf dekat situ. Macam kalau orang Kedah disebut air tu jadi apa? Jadi ayak kan? Ayak. Kalau orang Perak, ayo. Ada tempat lain dia sebut air jadi air. Sebab dia berkhilaf-khilaf cara sebut dekat situ. Sebabkan ada khilaf-khilaf dekat situ, dia menjadikan dia letak duduk dia ialah bahasa yang kedua darjat dia. Tetapi
dalam tradisi keilmuan kita, dalam peradaban kita, kita ada bahasa yang paling sempurna, paling baik, yang paling tinggi, yang patut dijadikan rujukan dan menjadi piawaian dan juga jangka kepada semua bahasa-bahasa Melayu yang ada ni. Apa contoh bahasa itu? Iaitulah bahasa surat. Bahasa Melayu yang disuratkan. Dan istimewanya bila kita sebut tentang bahasa Jawi, dia ialah sejenis daripada bahasa Melayu, tapi dia bukan bahasa Melayu diungkapkan dengan bunyi. Sebaliknya, dia dizahirkan dalam bentuk persuratan. Medium dia ialah huruf, dan bukan sebarang huruf, dialah huruf Arab. Tapi bukan sebarang Arab, dialah Arab yang dimelayukan. Sebab tu bila kita tengok dalam tradisi keilmuan bahasa Jawi kita ada alim ulama dulu dia memperkenalkan terdapatnya huruf-huruf yang istimewa khusus untuk bahasa Jawi kita. Yang 5 yang utama yang kita kenal, pa, ca, nga, ga dan juga nya, untuk menampung bunyi-bunyi yang tiada dalam bahasa Arab. Sebab tu kalau orang Arab kita disebut perkataan Melayu ataupun tulis dalam Melayu, dia tak boleh sebut. Contoh macam kucing, Arab dia tak boleh sebut sebab dia tak ada perkataan ca dengan nga tu, jadi kujin. Kalau kunyit kan, dia semua orang Arab sebut kunyit, jenuh dia nak menyebutnya, kunjit jadinya, kunjit. Sama jugalah dalam tradisi persuratan kita ada huruf-huruf yang istimewa yang kita gunakan untuk menyuratkan dan mengungkapkan bahasa kita dengan sempurna. Dan salah satu huruf yang kita temukan yang sekarang dah hampir pupus disebabkan oleh perubahan zaman, pengenalan teknologi dan juga terputusnya kita daripada tradisi, iaitulah huruf hamzah ni, khususnya hamzah di atas ya yang bertitik ni. Itu syarah tentang hamzah. Satu buku kita cerita tentang satu huruf dalam ni. Mungkin Ustaz Amin boleh tambah sikit lah, selain daripada huruf ya di atas bertitik tu, apa lagi huruf-huruf hamzah yang istimewa yang kita ada? Baik, di sini saya ada tulis 3 perkataan. Pertama, yang di atas ni, mereka itu. Yang kedua, dia itu. Dan yang terakhir, seorang. Tadi kita dah bahaskan tentang mereka itu dan dia itu ni, hamzah di atas ya dan dia tu bertitik. Ada satu lagi bentuk hamzah yang dulu kerap digunakan, tapi hari ini dalam Jawi baru kita dah tak pakai dah, iaitu hamzah di atas waw. Contohnya ni, seorang, di bawah ni. Selain pada perkataan seorang, seolah-olah, seutas, seulas, semua se bila jumpa u, dia tak pakai alif, dia pakai waw. Dan hamzah tu letak di atas waw. Jadi kedua-dua bentuk huruf ni, hamzah di atas ya dan ya tu bertitik, dan juga huruf hamzah di atas waw, memang kerap digunakan dalam mana-mana manuskrip Melayu, daripada Kota Mekah sampailah ke Maluku. Mereka sedar dan mereka tahu gunalah bila nak pakai dua huruf ni. Okey, saya mengambil alih jawatan moderator balik. Saya nak tanya Ustaz Amel lah, bila kita perkenalkan balik Jawi tradisi, saya tak suka guna istilah Jawi lama lah, sebab lama tu menunjukkan kita lemah, tua dan tak laku lah. Kita guna Jawi tradisi. Nanti akan datang lah cikgu-cikgu ni akan kata, kenapa nak guna Jawi lama ataupun Jawi tradisi ni, kita dah ada Jawi baru. Kenapa kita nak pertahankan Jawi tradisi ni dengan hamzah dia lah, dengan ejaan dia lah, kenapa? Baik, satu perkara yang kami sedar bila kami pergi ke mana-mana, contoh kita buka meja jualan di mana-mana kan, kita sentiasa dapat ulasan ataupun feedback daripada para pelanggan kita. Dia kata dia tak kisahlah dia seorang ibu atau bapa atau seorang guru, dia kata kalau sepandai mana pun anak dia atau anak buah dia atau anak murid dia pandai Jawi baru, tapi bila diberi sebuah kitab lama, dia tak boleh baca. Dia tak boleh baca. Dia kata ni Jawi lain ni. Jadi ini satu yang amat dikesalkan lah, sebab ratusan tahun peradaban kita disuratkan dalam gaya yang berbeza dengan Jawi baru hari ini. Jadi kita macam terputus daripada tradisi. Contoh kalau di kampung kita ada diary datuk nenek kita. Belum tentu anak-anak yang pandai zaman sekarang ni, yang betul-betul cemerlang dalam subjek Jawi contohnya, dia dapat baca dengan lancar naskah-naskah datuk nenek dia sendiri. Ini perkara yang memang kita sentiasa jumpa. Ini satu
satu kerugian lah. Penat-penat kita ajar jawi